Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 5 akan membentangkan masalah rasuah dalam kalangan Kuala Putih. Next. Pengenalan. Definisi rasuah. Rasuah merupakan penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah bagi seseorang individu kerana melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan itu terdiri daripada wang, hadiah, bonus undi, perkhidmatan jawatan, upah dan diskaun. Manakala Kuala Putih iaitu pekerja Kuala Putih dalam bahasa Inggeris iaitu white collar worker, merujuk kepada yang melakukan pekerjaan yang tidak melibatkan kerja manual. Lazimnya, dalam pekerjaan merangkumi bidang yang memiliki kepakaran dalam pentadbiran atau pengurusan. Isu rasuah di kalangan penjawat awam dan pihak atasan. Contohnya, perintah reman 4 hari terhadap 2 penjawat awam sebuah agensi kerajaan bagi membantu siasatan kes disebabkan penerimaan rasuah daripada pemilik sebuah syarikat swasta sebagai balasan mendapatkan kontrak yang bernilai lebih RM180,000. Dan Najib Razak dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun kerana salah guna kuasa dan penjara 10 tahun bagi setiap 6 pertuduhan pengubahan wang haram dan pecah amanah. Bagi discussion, punca kurang didikan agama. Dengan kekurangan ilmu agama, individu ini akan mempunyai sifat tamak yang mendorong mereka melakukan sesuatu yang terlarang seperti melakukan rasuah. Yang kedua, kelemahan kepimpinan dan pengurusan organisasi. Kepemimpinan yang lemah termasuklah kekurangan penyeliaan, kekurangan pemantauan dan kurangnya sikap keterbukaan terhadap penyelewengan terutamanya rasuah. Kesan pula akan mencemarkan imej negara. Dengan adanya penggunaan gadget canggih pada masa ini dan penggunaan internet tanpa batas, cara penyampaian sesuatu maklumat akan sampai pada seseorang dengan tepat dan cepat. Hal ini akan memberikan kesan yang mendalam kepada negara apabila terdapat sesuatu kes yang berprofil tinggi berkaitan rasuah tersebar ke negara luar, dan ia akan menunjukkan negara kita telah gagal dalam usaha membendung jenayah ini. Okey, untuk theoretical underpinning, yang pertama ialah fraud triangle theory iaitu FFT. Terdapat 3 kata kunci untuk FTT ini, iaitu perceived pressure, incentive atau motif, iaitu sesuatu yang memberi seseorang trigger untuk melakukan rasuah. Ia juga boleh dipanggil motif awal. Ia boleh menjadi satu tekanan. Seseorang hanya berfikir bahawa dia tertekan atau tergoda dengan bayar-bayar insentif, maka trigger untuk melakukan perkara tersebut telah dipenuhi. Okay, seterusnya ialah perceived opportunity. Ialah peluang yang dapat direalisasikan dalam banyak cara. Sebagai contoh yang paling umum ialah sistem pengawasan yang lemah. Kelemahan sistem pengawasan agak dalam persepsi pelaku. Seterusnya ialah rationalization. Konsep ini menunjukkan bahawa pelaku mesti merumuskan beberapa jenis rasionalisasi yang boleh diterima secara moral sebelum terlibat dalam tingkah laku yang tidak beretika. Okay, seterusnya. Untuk teori kedua iaitu strain theory. Menurut teori strain klasik Merton 1938, Cloward dan Ohlin 1960, individu dari semua kelas sosial digalakkan untuk mengejar matlamat kejayaan, kewangan atau status kelas menengah. Walau bagaimanapun, individu kelas rendah sering menghadapi masalah untuk mencapai matlamat ini melalui saluran yang sah. Kekecewaan akibat daripada penyumbatan matlamat ini mendorong kepada beberapa individu untuk melakukan jenayah. Jenayah boleh digunakan untuk mencapai matlamat kewangan, mendapat status di mata rakan sebaya, membalas dendam terhadap sumber yang dirasakan penyumbatan matlamat atau sasaran lain dan mengurangkan kekecewaan dan emosi negatif lain melalui penggunaan dada haram. Memandangkan hujah-hujah ini ia mungkin kelihatan bahawa teori ketegangan mempunyai sedikit untuk mengatakan punca-punca jenayah Kuala Putih dalam kurungan Waring et al. 1995, Weller 1992-109 malah kewujudan kesalahan Kuala Putih
kadang-kadang diambil sebagai bukti terhadap teori ketegangan Agnew 2000, Curran dan Resenty 2001. Next. Okey, bagi cadangan pula, banyak cadangan yang dapat dilakukan bagi mengurangi kes jenayah kolar putih ini. Antaranya ialah kerajaan harus menerapkan kedudukan rasuah ke dalam silibus pendidikan pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah. Guru-guru haruslah sentiasa menggalakkan pelajar-pelajar untuk banyak membaca surat khabar, buku dan majalah untuk mengetahui lebih banyak isu-isu semasa seperti kes rasuah. Sekolah juga haruslah mengadakan kempen-kempen tentang keburukan kes rasuah supaya pelajar dapat memahami secara mendalam tentang rasuah. Yang kedua ialah didikan agama. Didikan agama ini amat penting untuk diterapkan dalam diri anak-anak sejak mereka kecil lagi. Apabila anak-anak meningkat dewasa, mereka akan berilmu agama dan dapat membezakan sesuatu perkara itu baik ataupun buruk sebelum melakukannya. Agama juga dapat membantu kita daripada mengawal nafsu dan berfikir secara waras tentang pahala dan dosa untuk melakukan sesuatu perkara. Agama juga mengajar kita hidup penuh kejujuran dan kesederhanaan. Yang ketiga ialah kerajaan perlu menambah kaki tangan untuk menjalankan siasatan dan dakwaan. Pegawai polis atau badan pencegah rasuah yang profesional diperlukan lebih banyak lagi. Kebanyakan jenayah kolar putih ini dilakukan oleh golongan profesional yang di mana perbuatan itu sukar untuk dikesan dan disiasat. Next. Kesimpulan, konklusinya, kita dapat melihat masalah rasuah dalam kalangan kolar putih semakin berleluasa di negara kita. Pada dasarnya, rasuah yang berlaku dalam kalangan ini dikatakan demikian kerana kita perlu sedar bahawa amanah rasuah mampu menjatuhkan ketamadunan manusia. Oleh sebab itu kita perlu mengamalkan peribahasa, mencegah lebih baik daripada mengubati dalam menghapuskan tangan dari grup kami.